Assalamualaikum dan salam seraku sayang, bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, Songket Sarawak yang diiktiraf Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO sebagai warisan budaya tidak ketara ICH telah memberikan kepentingan sosial dan ekonomi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pengiktirafan itu membantu dalam meningkatkan industri pelancongan di Malaysia. Jelas beliau lagi, Songket Sarawak menyumbang kepada pelancongan budaya di negeri ini yang membolehkan ia dipromosikan sebagai warisan budaya, seni, kraf dan tradisi. Songket Sarawak has the potential to play a significant role in the development of a cultural heritage base, ICH links, by the global community. In turn, this cultural heritage base offers the opportunity for sustainable development of ICH in Sarawak. The development of ICH in Sarawak will then help contribute to the local entrepreneur economy and enhance the growth of Sarawak's overall economy. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Anugerah ICH Kemanusiaan dan Komuniti di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Kuching pada Selasa. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah songket atau barang budaya lain seperti puak kumbu boleh dijadikan sebagai satu industri. To do this, we can create songket centers across Sarawak which offer spaces for production, education and training. This will not only inject a boost of energy into the local economy, but provide a place for each community to familiarize themselves with the art of songket. The songket centers can then become cooperative which help market Songket Sarawak as a product. This will allow communities to sustain their songket industry in their own district and be creative about how they want to market their songket. Dalam majlis sama, Premier Sarawak serta isteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani, Tun Tuanku Bujang dan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menerima anugerah ICH Kemanusiaan di atas usaha yang telah dilakukan dan diambil mereka dalam memelihara warisan dan budaya Sarawak. Manakala seramai 22 orang lagi menerima anugerah ICH Community Sandang Warisan. Terdahulu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat Duta Besar Jepun ke Malaysia, Takahashi Katsuhiko di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Takahashi ketika ditemui media berkata kunjungan hormat tersebut adalah untuk merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas layanan baik terhadap syarikat dan masyarakat Jepun di Sarawak. But on this occasion, I really wanted to pay a courtesy call to the Premier to express our gratitude for the good care which Sarawak government has been providing to the Japanese companies and Japanese community. We have around 150 Japanese people living here and 30 companies operating, and they are doing a good business. So we are really thankful for this. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu Sarawak berpotensi dalam pelbagai perniagaan yang menarik minat syarikat Jepun. Yes, I think Sarawak have a very strong potential to attract businesses, and to Malaysia in general, Japanese companies are interested in, even during the Corona pandemic. But now, Corona-related regulations start to be lifted step by step. So I hope more companies try to seek the possibility of doing business with Sarawak. Berita seterusnya, I Want to Break Free Queen Tribute Concert anjuran Front Row Entertainment dan Gerakan Dana Muzik Music Must Go On MMGO bakal diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada 30 Julai akan datang. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, lebih 2,000 peminat muzik daripada Semenanjung Malaysia serta pelancong dari Singapura dan Indonesia dijangka hadir ke konsert itu nanti. Being the minister looking after this industry, I'm very happy to see that this kind of events are coming to our show, and I do hope that
that will give a lot of cheers, not just to Queen Fan but also to the tourism industry players. Tambah beliau, acara sebegini dapat membantu industri pelancongan yang terjejas seterusnya dapat merancakkan sosioekonomi di Sarawak. Sementara itu, beliau memberitahu satu konsert penghargaan kepada kumpulan rock antarabangsa Queen itu akan dipersembahkan oleh Alfred Ayai bersama pemain gitar terulung di Asia, Alif Putra dan pemain muzik handalan Killer Queen Band. Konsert tersebut bakal menampilkan beberapa artis tempatan dan akan dijual secara atas talian di laman web www.frontrow.asia dengan harga RM88, RM108, RM158 dan RM500. Berikut pula, industri halal sedang berkembang pesat dan berpotensi untuk menjana ekonomi negara. Demikian menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ujar beliau lagi, ia berdasarkan laporan ekonomi halal global dan menjangka industri itu meningkat kepada RM10 trilion menjelang tahun 2024. Menjelang tahun 2024, ekonomi halal global dilaporkan akan meningkat kepada RM10 trilion. Unit Perancangan Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri melaporkan segmen pasaran halal dijangka menyumbang kepada 8.1% keluaran dalam negara kasar (KDNK). Dan justru itu, industri halal mempunyai potensi tinggi dalam perkembangan ekonomi negeri dan negara pada masa-masa yang akan datang. Katanya semasa membuat lawatan bersama ahli jawatankuasa halal Majlis Islam Sarawak MIS ke Kompleks Penyembelihan Halal PPES Ternak Sendirian Berhad di Siburan pada Selasa. Dalam pada itu, beliau menambah PPES Ternak sedang berusaha menambah baik standard dan piawaian Sijil Pengesahan Halal Malaysia SPHM. Tambahnya, Kerajaan Sarawak melalui MIS sangat mengambil berat berkaitan hal ehwal dan pembangunan halal di negeri ini dengan pelbagai inisiatif telah dan akan diambil bagi memperkasakannya. Berita di bawah, Timbalan Menteri Pengangkutan 2 Sarawak Datuk Harry Jineb membawa berita gembira kepada penduduk Kampung Stas apabila mengumumkan peruntukan sebanyak RM120,000 bagi tujuan melaksanakan 2 projek di kampung tersebut. Menurut Datuk Henry, daripada jumlah tersebut, sebanyak RM100,000 diperuntukkan bagi melaksanakan projek transformasi luar bandar RTP menaik taraf tebing Sungai Stas, manakala RM20,000 lagi di bawah projek kecil luar bandar MRP bagi membina baru tapak untuk bangunan bilik gerakan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Sambutan Gawai Dayak 2022 di pekarangan Rumah Gawai Kampung Stas Bau pada Ahad. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru turut memberitahu pos sempadan negara di antara kampung itu dengan Kalimantan Indonesia harus diwujudkan dengan segera. Jelasnya ia bertujuan mewujudkan sebuah lagi tempat seperti Serikin bagi memberi peluang kepada penduduk Kampung Stas meningkatkan sosioekonomi mereka. Di Limbang, projek pembinaan lapangan rekreasi Limbang kini telah hampir 30% siap. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, pembinaannya mengalami sedikit lewat disebabkan beberapa faktor seperti cuaca hujan, kekurangan pekerja dan sebagainya. Bagaimanapun, kontraktor memberi jaminan projek ini boleh siap lebih awal sebelum 14 Mac 2023. Dengan siapnya projek ini nanti, ia akan memberi peluang kepada masyarakat di Limbang untuk memilih tempat rekreasi. Kerajaan Sarawak akan memberi tumpuan kepada rekreasi sukan lasak seperti mountain climbing, drag race dan sebagainya. Dan yakin taman ini bukan sahaja akan dikunjungi masyarakat setempat, malah ia boleh menjadi daya tarikan pelancong ke Limbang. Katanya ketika ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak lapangan rekreasi Limbang baru-baru ini. Dalam masa sama, beliau yang juga adun Bukit Kota memaklumkan telah memohon peruntukan daripada Jabatan Lanskap Negara pada tahun 2018 untuk membina projek ini dan telah pun diluluskan peruntukannya berjumlah RM15 juta. Projek ini mula dilaksanakan pada 15 September 2021 dengan tempoh pelaksanaannya selama 18 bulan dan dijangka siap 14 Mac depan. Laporan berikutnya, satu majlis ringkas penyerahan 2 projek transformasi luar bandar RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong, Muhammad Chikadir telah diadakan pada Selasa. Majlis berkenaan diwakili pegawai khasnya Nur Elfi Amir. Projek terbabit ialah pembinaan jeti konkrit Kampung Hulu Lintang, Kabong berjumlah RM500,000 yang akan dilaksanakan bermula 27 Jun 2022 dan dijangka siap pada 28 Mei 2023. Manakala projek kedua ialah bina baru Surau Pantai Tanjung Kembang, Kabong berjumlah RM250,000 yang akan bermula pada 27 Jun 2022 dan dijangka siap pada 28 Januari 2023.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS. Okay.